Saya duduk tahun ni rasa macam duduk dalam TV tu. Lampu dengan cerah atas. Dahsyat tuan-tuan. Allah. Tak ada jumpa lagi masjid lagu ni. Kalau kita pergi dalam program TV dia ada spotlight kat depan ni kan. Yang ni spotlight atas kepala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Saya hormati Fadil Ustaz pengacara majlis, yang saya hormati lagi saya kasihi Ustaz Abdullah Ramli, yang saya main ni pasal dia mesej Ustaz Muhammad kena main lah, Ustaz panggil dua ustaz dan juga isteri ustazah merupakan guru pada anak saya. Jadi besar jasa tu, nak balas jasa tu, mainlah walaupun tak terbalas jasa ni. Alhamdulillah, tuan-tuan, saya Muhammad dan seluruh insan kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dalam sekalian. Alhamdulillah. Tamanya saya nak ajak tuan-tuan main ke depan sikit boleh tak? Sebab tengok belakang tu dah jam dah, pintu pun dah penuh dah. Tuan-tuan, mainlah isi-isi orang-orang depan-depan ni sikit, anjak-anjak main, kita bagi untuk sahabat-sahabat kita yang main lambat-lambat sikit tu. Dia bukan pasal apa, kalau duduk tentang pintu, dia main lambat. Dia tengok, dia ingat dalam penuh dah. Dia pun duduk di luar. Masalah bila duduk di luar ni, lepas isyak lagi kita hidang makan, dia pun berderah dulu. Itu masalah. Sebelum untuk menyelamatkan lauk-lauk dan nasi tuan-tuan tu, tuan-tuan masuk dalam lauk papat dulu. Alhamdulillah tuan-tuan, syukur pada Allah, kita lagi sehari nak masuk Ramadan. Esok sehari, InsyaAllah lusa kita akan masuk dalam bulan Ramadan. Bukan malam ni tak tarawih lagi. Malam esok insyaAllah kita mula tarawih. Mudah-mudahan Allah panjang usia kita. Saya duduk tahun ni rasa macam duduk dalam TV tu. Lampu dengan cerah atas. Dahsyat tuan-tuan. Tak ada jumpa lagi masjid lagu ni. Kalau kita pergi dalam program TV dia ada spotlight kat depan ni kan. Yang ni spotlight atas kepala. Lagi hebat. Ramai lain, alhamdulillah. Syukur pada Allah SWT. Saya ni tak biasa ceramah orang ramai-ramai lagu ni. Biasa ceramah sejam, 2 jam begitulah, 4 orang yang main. Biasa lagu tu lah. 2 orang kameraman yang duk jaga kamera tu kan. Seorang hok tekan angkat tu kata berehat seketika, jawab panggilan telefon tu seorang. Yang duk jaga semua dekat dalam, selalu 4 orang tu lah. Ramai lah, alhamdulillah. Tuan-tuan, yang paling penting dia kita nak masuk bulan Ramadan. Yang tu yang paling penting dia.
Bila kita nak masuk bulan Ramadan ni tuan-tuan, dia satu tempat, satu waktu yang sangat istimewa. Bulan Ramadan ni bulan yang sangat istimewa. Kita selalu duduk kata bulan Ramadan bulan puasa. Padahal dalam bulan Ramadan bukan hanya puasa saja. Setiap benda yang kita buat dalam bulan Ramadan, pahala dia tak sama macam kita buat pada bulan-bulan yang lain. Setiap benda. Tuan-tuan mandi tak pagi-pagi? Pagi tadi tuan-tuan mandi tak? Mandi? Pasal bangun tangguk tak mandi? Mandi? Petang ni mandi tak main? Mandi tak? Angguk banyak sikit. Ada juga yang tangguk Mandi? Macam mana nak bagi jadi mandi dalam bulan puasa, mandi yang berpahala? Boleh? Kita ubah adat mandi itu jadi ibadat. Macam mana pula nak ubah adat tu jadi ibadat? Kita niat perbuatan tu kerana Allah SWT. Kita sahur pagi, sahur kita ibadat. Kita puasa, tak payah ceritalah dia ibadat. Kita semayang sunat, ibadat. Pergi semayang di masjid, semayang subuh berjemaah, ibadat. Satgi balik rumah nak pergi kerja, mandi dulu, mandi ibadat. Lepas tu start motor nak pergi kerja, perjalanan nak pergi untuk melakukan ibadat. Sebab nak pergi kerja, cari rezeki yang halal. Semua yang kita buat dalam hari-hari dalam bulan Ramadan tu, semuanya ibadat. Dan bila sebut, kata Nabi SAW, atakum akan datang kepada kamu syahrul Ramadan, syahrun mubarak. Akan sampai ke hampa ni satu bulan, bulan Ramadan, bulan mubarak, bulan yang diberkati. Bukan murtabak, mubarak. Mereka buat tu banner tu. Ahlan wa sahlan, marhaban murtabak. Dia suruh orang Cina pergi buat. Kawan tu tak arti nak eja, yang dia tahu murtabak. M-U-R-T-A-B-A jadi. Murtabak dia buat tu. Mubarak ni maksud ziyadatul khair. Bercambah kebaikan-kebaikan. Maka rebutlah. Jangan sampai kita ni tuan-tuan, Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis. Sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Ahmad. Imam Ahmad dalam kitab Musnad dia ada hadis ni, Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahihnya. Tuan-tuan, cerita tentang perasaan orang masuk dan orang keluar daripada Ramadan. Kata Nabi SAW, adhallukum syahrukum hadha bimahlufi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ni Allah nak naungkan kepada kamu, nak bawa mai dekat kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini. Dan Nabi SAW pun bersumpah. Nabi sebut perkataan ni. Nabi kata apa? Mamarra bil muslimina syahrun khairul lahum minhu. Nabi kata, tidaklah berlalu ke atas orang Islam ni satu bulan yang lebih baik bagi mereka ni daripada bulan Ramadan. Kita ni kena ada perasaan yang macam tu. Perasaan orang Islam bila dia mai bulan Ramadan. Tahu mai lagu mana? Ni esok nak Ramadan. Hari ni rasa apa? Rasa dia lagu mana? Ni duduk depan saya ni macam-macam rasa ni. Esok nak ramai Ramadan. Ada yang dia, loh esok kah? Duk dak malam esok ni nak tarawih kah? Ha, nak tarawih dah. Loh betul kah? Dia tak tahu. Dia terkejut. Ada orang, dia dah seminggu, dah 2 minggu dah. Dia duk excited dah ni. Ni nak sampai ni. Dia duk kira dah 22, dia duk kira dah 22 hari bulan, 23. Esok 22, 23 hari bulan ni nak puasa ni. Dia tahu dah. Dia dah tak sabar dah. Dia seronok nak masuk dah. Ada orang tu dah sekalian tahu dia lagu mana. Dia kata, mai pula dah. Nak kena puasa pula ni. Lagu mana ni? Hai, tak tahulah. Dia memang rasa gelisah, dia memang rasa tak. Rasa ni bukan benda buat tuan. Kita boleh cakap. Semua orang boleh cakap. Seronoknya nak main Ramadan. Dalam hati dia kata apa? Nak main pula dah. Kan macam lagu tu kan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Dia apa? Tiba-tiba Ramadan tiba-tiba. Tiba-tiba dia main Ramadan pula dah. Dia kata jengkereng. Ada orang, dia seronok nak masuk Ramadan.
Bukan pasal nak puasa Ramadan. Dia seronok nak masuk Ramadan pasal dia nak rebut kelebihan yang ada pada dunia yang juga Allah bagi dalam bulan Ramadan. Apa dia? Nega. Semua kan? Oh, bulan Ramadan dia boleh berniaga sebulan tu tuan-tuan. Sebulan dia berniaga, tuan-tuan. 11 bulan tak payah berniaga. Dia boleh kutip semua, dia dapat banyak, lepas tu rehat bulan-bulan. Tahun depan mau berniaga pula. Punya bulan Ramadan tu dia berniaga apa pun laku. Potong selipar tu, comel-comel, celup tepung. Jual. Selipar celup tepung viral, beratok orang beli. Orang tak rasa, nak rasa lagu mana agak selipar ni, celup tepung ni, viral. Menipu lagi kat atas. Orang menipu. Orang ni rajin menipu tuan. Nega menipu, tu nega menipu. Dia pipu viral dekat ni. Teh tarik viral, nasi lemak viral. Tuan-tuan jumpa tak kedai-kedai tu? Betul-betul dia viral tak? Kalau sungguh dia viral, dia tak menipu. Viral tahu viral tahu viral. Viral tu semua sesebab orang semua pekat dapat. Oh ini, oh kedai ni, oh orang tahu, oh apa jadi kat tu tiba-tiba viral gitu. Tapi kedai dia tak viral pun. Dia pibuh viral. Dengar apa? Oh ni kedai viral ni. Viral tak nak tahu. Jom kita pergi try tengok. Dia dengan harapan itu. Tipu tak tu? Ni faham tak faham ni? Nipu tak? Nipu. Jangan main-main. Oh ramai orang menipu. Sedap, paling sedap dekat Malaysia ni. Nipu lagi. Mana dia tahu dia paling sedap dalam dunia? Declare. Paling sedap kat Malaysia, dia lah nombor 1 kat Malaysia. Semua kan? Pada-padalah tuan-tuan. Dalam kita nak kempen berniaga ni kan? Pada-padalah. Cuba tukar tengok. Nasi lemak tak berapa nak viral lagi. Contoh. Buatlah bubuh lah. Nasi lemak kurang viral. Oh tahu, nasi lemak ni kurang viral. Jom kita pergi tengok, kita rasa tengok. Mana tahu kita tolong-tolong pekat-pekat viral tengok. Boleh tak? Ikhlas lah berniaga, baru berkat. Tapi nak cerita bulan Ramadan, berkat dia bukan takat akhirat. Dunia pun berkat. Hapuan dunia, benda dunia pun berkat juga. Orang berniaga, ya Allah, pasar Ramadan tu, subhanallah. Pukul 4 petang siap dah. Ya dah siap dah apa semua. Sehari pukul 5 lagi pekat duk main dah. Masuk tang pasar Ramadan tu, semua pekat berhenti saat niat tu. Saja aku tawaf. Pasar Ramadan ni 7 pusingan. Daripada yang tebu sampai cendoi. Pusing 7 pusingan. Ramai orang pergi beli. Pasal apa? Sungguh berkat Allah bagi dalam bulan Ramadan. Sama juga dengan anak-anak yatim dapat keberkatan Ramadan. Dan tengok orang miskin pekat-pekat dapat. Cerita apa, siapa saja yang duduk dalam bulan Ramadan, dia akan dilimpahi berkat. Kita nak cari berkat bukan takat dunia. Kita nak ligan berkat akhirat tu yang Allah bagi kat kita tu. Berkat dari segi amalan, berkat dari segi pahala, berkat dari segi kekuatan kepada kita untuk kita melakukan ibadat. Gandaan-gandaan pahala yang Allah nak bagi kat kita dalam bulan Ramadan. Tu yang nak kita rebut. Tuan-tuan biasa pergi umrah. Apa biasa pergi umrah? Pergi umrah tuan-tuan, kita ni hari last tu, 2-3 hari last tu, rasa macam tak puas tu. Tu yang lah. Kita pergi Madinah dulu, kemudian kita pergi Mekah. Sampai-sampai kat Mekah tu, lagi 2 hari nak balik, geng-geng agensi tu tak apa. Kami ni dah, esok lusa semua jemaah nak balik dah. Jomlah kami nak buat pergi makan-makan dulu dekat Muzdalifah sana, kita pergi hampak tikak, kita pergi makan nasi Arab. Lepas tu lagi 2 hari lagi nak balik, bawa pergi Taif tu. Bawa pergi Taif tu. Pergi Taif nak tengok macam mana tempat Nabi SAW dulu ni, kena lempak dengan batu. Siapa pergi Taif tu? Jangan angkat tangan. Pergi Taif. Macam tak faham dia cakap apa. Angguk pun tak, kuling pun tak. Pergi Taif. Kononnya pergi tu nak merasakan, nak mengambil ibrah pengajaran daripada dakwah Nabi kena lempak batu. Tak dia buat apa Taif? Naik kereta kabel. Lepas tu naik kereta belaga tu, oh jajak lah tempat mainan kat atas tu. Tuan-tuan,
Dia duk fikir, kalau aku tak pergi lagi, rugi dah lang dah mai kat sini. Bukan senang nak pergi Mekah, bukan senang nak pergi Madinah, bukan senang nak mai jauh-jauh beribu-ribu bayar. Tak pergi lagi rasa rugi, tak pergi lagi rasa macam ralat pula. Tapi kalau pergi lagi, tinggal pula Masjidil Haram, dah lah berapa hari kat sini lagi. Rasa tak puas pula nak ibadat. Hari nak balik tawaf wida' tu, tawaf wadak tu, dia sedih. Tambah pula lah ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak tawaf, kalau tak pakai ihram, tak boleh tawaf kat bawah. Kalau pakai baju biasa, nak tawaf wadak, nak tawaf widak, bukan nak kena pakai ihram. Bukan syarat pakai ihram. Dia ni, pakai baju biasa aja. Kalau pakai baju biasa, tawaf tingkat 1. Pusing jauh. Asal tak larat jalan, naik atas, naik skuter. Naik skuter lagi tarafil. Lagi tak berasa apa. Buat lambat dah nak sampai. Dah matang lampu hijau tu pusing. Dah lah tekan tak pipi. Dia ada gambar Arnab itu, rasa laju sikit, tekan tu tak laju-laju ke dok. Gitu aja dia dah set, dia dah potong. Lepas tu saya elok sikit kau dagang, kawan melanggar belakang pula. Lepas tu dia nak baca doa lagi, tengok depan lagi gom bagi kita. Dengan tong-tong ayat Zam-Zam tu pun dia langgar kau berbam habis. Tuan-tuan, mana nak feel tak feel, seronoknya kat bawah tempat tawaf. Akhirnya buat apa? Tipu lah tuan-tuan. Dia tukar lah, dia tak sebut lah tipu. Dia kata helah. Ambilkan ihram, gulungkan ihram, turun pergi kat bawah. Maksudnya, polis yang jaga tu tak tanya, dia tengok ke ihram, dia kata masuk. Dengan sangkaan, semua yang pakai ke ihram, dia sedang melakukan umrah. Tapi kalau tak buat itu, tak buat je. Muslimat nak masuk Raudah lagi susah. Muslimat nak masuk Raudah, kita kat sini nak masuk Raudah kena masuk nusuk. Masuk dia punya app tu, nama nusuk. Apply siap-siap. Kita nak pergi lagi 2 minggu. Apply siap-siap dah, tarikh bila-bila pergi. Orang lelaki-lelaki banyak lagi. Merah lah ada, oren lah ada. Kalau merah tu dah jam sangat dah. Oren tu kurang sikit. Kalau hijau lapang. Kalau dia lock terus tutup, tak boleh masuk tu, masuk dah penuh dah tu. Orang lelaki okey lagi. Orang perempuan 2 minggu lagi nak pergi tekan. Tak ada lah. Tak ada tarikh dah, kosong lah. Tak ada tarikh dah. Habis takkan tak pergi tak masuk Raudah. Pergi nak buat mana? Pergi kat sana, kira-kira. Ada orang Indon seorang yang boleh ni lepas sikit, ulok kat dia sikit, dia bawa masuk sebelum satu grup ni. 10 orang masuk. Ikut saya. Dia masuk kat dalam. Faham tak faham? Sajalah nak tanya, boleh ke buat begitu tak? Dia buat untuk 1000 orang kata. Kalau orang dah apply semua 1000 orang, masuk dah penuh lah. Jadi kalau dalam ni, katalah boleh masuk dalam ni 1000 orang dah. Kita minta tak boleh masuk dah sebab dalam ni penuh. Lepas tu, kita duduk kat luar. Kita kata nak buat gimana nak masuk dalam tu dah penuh dah. Memang tak boleh masuk dah, full lah. Memang dia tak had dekat 10, dekat 1000 je. Kita pun pergi jumpa dengan sahabat-sahabat kat luar tu. Tolong kira aku masuk Ustaz, tak siap. Ustaz aku ajar masuk, main ulang Ustaz, RM10. Kita pun ulang kat dia RM10, dia pun masuk kita kat dalam. Disebabkan kita masuk 3-4 orang, orang yang 3-4 orang yang apply sungguh-sungguh nak masuk, dia tak boleh masuk. Faham tak faham? Tak cerita lebih payah lah tuan-tuan. Tapi macam tu lah keadaan dah sampai lagu tu lah. Kita jadi rasa tak puas ni, ya Allah. Waktu duk tawaf widak tu, nak balik ni, duk rasa, tak syoknya, rasa macam banyaknya tak puas, rasa macam kalau tahu ni nak duduk kat sini masjid je, tak mau keluar-keluar, nak khatam Quran penuh 100,000 kali ganda ni Allah nak bagi ni. Rasa tak puas lah, sampai teriak-teriak. Lepas tu balik main Malaysia. Balik main Malaysia sebulan tak main masjid. Oh, tak Pak Long lama tak main masjid dah. Itulah saya pergi baru ni balik umrah. Pasal apa? Semayang kat Masjidil Haram 100,000 kali ganda. Cover siap dah Ustaz, takat sebulan tak ada apa lah. Tadi bukan main biar teriak kan. Tuan-tuan, Salih Ahmad, kita duduk dekat Makkah tu, kita rasa sedih nak tinggalkan Makkah pasal kita rasa macam kita buat tak cukup. Betul tak ni? Kita keluar Ramadan tahun lepas, kita rasa lagu tu lah. Kita rasa tak ni, aku hari ni hari last Ramadan ni, aku tak puas ni, aku rasa macam
Ya aku tak sungguh-sungguh buat ni. Ya Allah, banyak benda yang aku kosong lagi. Quran tak sempat khatam lah. Yang ni aku lagu ni lagu tu. Ada tak? Ada. Sembang dengan Tok Wali mah lagu ni. Ada. Aduh. Kita relax je tuan-tuan. Malam kita nak tawaf widak tu. Bila? Malam raya. Masjid pun tak main lah. Mau mengaku tak? Tak usah tunjuk soleh sangat tuan-tuan. Minggu pertama melimpah sampai kat luar tak siap. Tak nak. Pasang khemah kat luar. Minggu pertama tu. Sampai kat luar duduk. Tanya pengurusi. Ustaz, sewa khemah Ustaz? Sewa Ustaz. Sewa sebulan ke? Tak Ustaz, seminggu je. Minggu pertama. Minggu lah. Tinggal berapa sah tak? Gagak lah. Tinggal berapa sah? 4 sah ada? Ada je. Lebih kurang lah nak. 4 sah. 2, 3, 4 lah. 4 sah. Ni kira geng ahli syurga ni. Yang 4 sah ni boleh bertahan ni kira geng ahli syurga ni. Semua bengkok-bengkok dah. yang segap, tegap elok tu tak ada lah. Oyub-oyub tak tahu mana dah. Ni tinggallah 3-4 kerat ni geng-geng masjid, hotel-hotel ni. Tinggallah 4 sah. Ni yang 4 sah ni, kan, yang menjalani tarbiyah Ramadan selama 30 hari itu, yang ibadat tak mau berhenti itu, yang 30 hari tarawih satu malam pun tak tinggal tu, yang buka puasa pun dekat masjid tu, yang tiap-tiap waktu sembahyang jemaah tu malam raya tinggal berapa sah? Siapa betul-betul? Malam raya tu betul-betul tinggal berapa sah? Tu Imam, tu Bilal boleh telefon tu Imam, weh hang pi tak malam ni? Aku nampak gaya cerah masa depan. Anak-anak pekat balik belakang ni, aku pun tak tahu lagu mana duk kira nak bagi hang tolong jadi Tok Imam. Dia kata aku pun nampak gaya hang, kalau aku tak pi aku pun tak pi dah nampak gaya. Takkan aku suruh-suruh nak berderah. Kita tutup je lah masjid malam ni nampak gaya dah. Malam tu malam kita nak dapat scroll. Ijazah Allah nak bagi tu, ijazah takwa tu. Yang nak membuktikan kita sungguh-sungguh dapat tak tarbiyah Ramadan tu. Malam tu ujian main habis anak kita. Kan? Habis anak. Nak cerita kita sedih tinggal Ramadan. Sedih apa? Malam tu happy tak ada dah. Tok malam tu buka puasa lepas mayam maghrib 8.30. Kali dengan Tok Wan kali. Nak cucu walk way nu atas meja bawah katil celah kerusi walk way. Oh, sonok ya. Sonok. Maghrib nak habis dah. 8.30. Jom mayang kan. Kelang kabut. Malam tu mayang 8.30. Yang 30 hari jaga tak tinggal jemaah. Kalau buat agak tahun ni kena lah teruk lah. Dah kena dah ni. Sungguh tuan. Maksud dia apa? Bukan cerita sedih. Kita seronok. Orang keluar Ramadan, dia rasa sedih. Dia rasa amal dia tak cukup. Tapi kita keluar Ramadan, kita happy. Kita shock. Semua mai kat kita tu. Semua mai kita seolah-olah macam kita dah bebas daripada penjara. Keluar pada penjara. Kita rasa macam Ramadan ni Ramadan yang memenjarakan kita. Hari tu keluar happy, seronok, pakat-pakat balik, pom pam main mercon. Happy. Hiburan sana, buka TV, sini menyanyi, sini konsert, sini seronok. Seronok, semua seronok malam tu. Padahal salafus soleh sedih malam tu. Patutnya orang Islam macam tu. So kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, marra bil mu'mina syahrun khairul lahum minhu. Tidaklah berlalunya ke atas orang Islam bulan yang lebih baik daripada bulan Ramadan ini. Wala bil munafiqin, tapi tidak kepada orang munafik. Syarrun lahum minhu. Syarrun lahum minhu. Bagi mereka ni, bulan Ramadan ni bulan yang paling teruk sekali. Ini sebab orang munafik dia rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian simak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad. Baik. Apa yang ada dalam bulan Ramadan? Nombor satu sekali tuan-tuan, dalam bulan Ramadan dia ada puasa. Puasa ni tuan-tuan, hebatnya puasa ni,
dia sampai Allah jadikan satu pintu dalam syurga. Satu pintu dalam syurga khas untuk orang yang rajin puasa. Nah, puasa ni bukan ada zaman kita lah. Daripada zaman Nabi Adam sendiri dah ada puasa. Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala cerita, Nabi Adam puasa. Nabi Adam puasa 3 hari sebulan. 3 hari puasa sebulan yang kita ambil sebagai puasa putih. 13, 14, 15. Itu merupakan puasa Nabi Adam AS, kata Imam Ibnu Kathir rahimahullah ta'ala. Nabi Adam juga berpuasa pada hari Jumaat. Nabi Nuh AS pun puasa 3 hari macam mana puasa Nabi Adam AS. Waktu Nabi Nuh dan pengikut-pengikut dia hanyut dalam bah yang sangat besar tu, dia perintahkan pengikut-pengikut dia untuk memperbanyakkan puasa. Demikian juga Nabi Ayyub AS pun banyak berpuasa. Nabi Ibrahim AS, dia antara Nabi yang paling banyak puasa. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Demikian Nabi Ismail AS ikut jejak langkah ayah dia. Nabi Ishaq pun sama, ikut jejak langkah ayah dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi Yaqub pun sama, ikut jejak langkah Nabi Ibrahim AS, banyak berpuasa. Bani Israel, Allah perintah untuk puasa 40 hari straight. Kata Imam Al-Qurtubi. Dan umat Nabi Isa AS diperintah untuk berpuasa 50 hari dalam setahun. Straight. Apa mereka buat? Mereka kilah. Kena time puasa tu musim panas, mereka kata tak mau. Kami puasa nanti musim sejuk. Pasal waktu tu pendek sikit. Tu cara mereka engkar perintah Allah. Kita umat Nabi Muhammad, mai pilah bulan apa pun. Mai pilah waktu mana pun. Asal bulan Ramadan kita puasa. Betul tak ni? Tak ada siapa pun yang boleh pergi cadang. Saya ingat bulan puasa bulan ni dia jatuh bulan 4. Saya ingat kita ubah pergi lah dalam bulan 9, bulan 10 tu. Main-main time-time. Kalau main lajak pergi dalam bulan 11, bulan 12, time musim banjir, mana tahu suara nak banjir, kita tak payah puasa. Tak ada kan? Kita akan tetap puasa. Tuan-tuan tahu ada satu tempat, dia, sallallahu alaihi Muhammad, 2 minggu sekali baru dia malam. Dekat dengan Arktik, Antartik kan? Arktik, dekat area Arktik. 2 minggu sekali baru dia jumpa malam. Dia ada malam. Malam dia nanti ada matahari. Dia kata, itu matahari tengah malam. Dia panggil midnight sun. Ada setengah tempat tuan-tuan, dia puasa hampir 18 jam. Daripada 24 jam. Masuk maghrib, satgi dalam 2 jam, satgi masuk isyak, lepas tu satgi, tampuk masuk subuh pula. Lepas tu puasa balik. Tetap puasa. Tak cerita tuan-tuan, tu orang Islam. Tak pernah engkar. Lepas tu, Nabi ajak dekat kita, dalam setahun, puasa 30 hari. Daripada 360 hari setahun, 360 hari lah, dia Qamariyah. Kalau Syamsiah 365 hari lebih kurang. Kalau Qamariyah 360 hari lebih kurang. Perkiraan Islam Hijriah. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, maka subhanallah, dalam 360 hari tu 30 hari je Nabi suruh kita puasa, wajib puasa. Bagi perut tu makan sampai tak berhenti, bagi rehat sat, sebis sat. Tuan-tuan, subhanallah. Kemudian apa yang kita duk buat selama 30 hari, selama 30 hari tu, mengulang puasa berturut-turut selama 30 hari. Tahu tak dengan harapan apa? Dengan harapan lepas daripada Ramadan, sambunglah puasa-puasa sunat. Sebulan ambillah paling kurang 3 hari. Boleh tak saya nak ajak tuan-tuan sekalian ni, buktikan yang kita betul-betul dapat tarbiyah Ramadan. Lepas daripada keluar Ramadan ni, kita janji kat diri kita sendiri, aku nak puasa dalam sebulan nak ambil 3 hari je.
Boleh tak? Mereka depan memang tak mengaku punya. Rajin dengan belakang tu. Tang puasa memang geng belakang boleh kat mereka. Hampa memang mengarut sekali dengan aku sekali. Orang lelaki ni memang balok tang puasa ni tuan-tuan. Puasa Ramadan ni menyulok macam apa ni? Teruk sungguh nampak abang aku ni, kata bini dia. Kalut mereka lagi. Mereka lagi kalut. Pukul 4 pagi bangkit dah dia ni. 2 jam mengaku. 2 jam subhanallah. 2 jam sebelum buka, dah belum sahur tu, bangkit dah. Potong sayur, potong siang, ikan, rumah. Lepas tu hidang pula lagi. Gerak suami, gerak anak-anak pekat bangkit, gerak abang long bangkit lagi. Lepas tu gerak bancik bangkit abang long tidur balik pula. Allah. Betul tak dia? Oh, tak kira tok laki dia lagi. Tok laki dia last kali. Ni. Abang bangkit lah, oi. Sunyi yang dengar. Bangkitlah abang, oi. 5 minit lagi nak habis dah ni. Dia ada cara nak kejut suami bangkit tidur. Ada cara dia. Ibu jari. Tak ada ibu jari. Dekat kuku tu, ketuk. Abang. Ketuk tu. Faham tak ni? Yang picit. Jangan picit buah lada hitam. Tu nak buang cin. Kita ketuk jari, ketuk. Bangun bang. InsyaAllah dia bangun. Kalau dia tak mau bangun lagi, tuan-tuan guna, dia panggil strategi Yusuf Tayyub. Strategi Yusuf Tayyub ni maksud bisik. Kan kita nak masuk Ramadan ni. Yusuf Tayyub. Saja dah. Nanti pelan-pelan kat telinga dia, dia ada zikir dia. Cara dia sebut macam ni. Abang, saya hari ni ikhlas, saya izinkan abang untuk kahwin seorang lagi. Tak. Dia boleh bangkit apa? Gitu. Bangkit cepat sikit. Gitu. Tak usah duk berangan lah, pergi bangkit. Tu cara dia. Dan salih ala Muhammad. Jadi subhanallah, orang perempuan bangkit punya awal paling kalut depa lah. Buat siap makan, bagi makan apa semua lagi, buat urusan apa. Sama macam mana kita puasa, dia pun puasa kan. Tuan-tuan, subhanallah semua. Tapi Allah bagi kekuatan untuk banyak puasa ni, Allah bagi ke orang perempuan. Sungguh. Sama macam mengaji, main kuliah kan. Orang perempuan rajin mengaji tuan. Tuan-tuan rajin mendengar. Sungguh dia ada mustami'. Nabi kata kun aliman, jadilah orang alim. Yang alim tak kot. Au muta'aliman. Muta'alim ni dia orang mengaji. Orang mengaji dia buat pen, buat atas. Tuan tengok, dia pun buat pen, buat atas. Tuan-tuan tak buat. Tetapi di peringkat ketiga mustami'. Walaupun dia tulis apa kan baca pun. Baca tak? Tak kan baca apa. Dia tulis apa pun dia pun tak tahu. Dia pun tak tahu apa aku tulis pun tak reti. Tapi itu effort orang perempuan Allah bagi. Dalam bab agama ni tuan-tuan sekalian memang boleh kat mereka. Bulan Ramadan pun pahala banyak mereka. Bagi makan orang buka puasa. Kata Nabi, pahala dia macam puasa tak kurang walaupun sedikit. Mereka dah dapat dia mana? Betul ni? Balik hidang pun semua bagi buka kamar, tak kira lah dia masak sendiri ke, dia pergi beli pasal Ramadan ke, dia hidang siap bagi semua. Suami dia puasa dapat pahala kat dia, anak-anak dia puasa dapat pahala kat dia. Tu suruh pula anak dia tu, pergi bawa ni. Dulu kita macam tu lah kan. Ingat lo. Oh ni bawa bekas tu. Pergi bagi kat apa ni Mak Ngah tu. Ni jangan lupa pesan kat Mak Ngah, mak nak bekas balik lah. Faham balik tu. Mak nak bekas balik lah. Kita pun buat bila Mak Ngah ni mak bagi, dia kata dia nak bekas balik. Tunggu sana. Mak Ngah pun pergi kat dapur cuci bekas tu, bagi balik bekas kosong. Mak dia balik kata tak faham bahasa Mak Ngah ni. So dia pergi hantar kat dia, so pergi hantar kat balok. Ni kan. Tu buat bagi orang lain pula buka puasa tu. Tu semua kerja orang perempuan tu. Tu semua kerja orang perempuan tu. Berapa banyak pahala dia boleh dapat. Tuan-tuan, salih Aziz Muhammad. Jadi, subhanallah, kita nak apa? Kita nak daripada Ramadan yang kita buat ni, azam, lepas Ramadan ni, aku nak sambung dan nak jadikan aku ni orang yang berpuasa. Orang yang rajin puasa. Sebab apa? Sebab Nabi SAW sebut dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, hadis muttafaqun alaih, disebut daripada Sahal bin Sa'ad, Nabi SAW sebut inna fil jannah,
inna fil jannah baban yaqulu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-saimun yaumal qiyamah la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum yaqul aina as-saimun fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaih. Nabi kata apa? Sesungguhnya inna fil jannah. Ini yang menarik ni. Saya baca satu tafsir ulama hadis sebut. Inna fil jannah dengan maksud sesungguhnya di dalam syurga. Fi itu maksud dalam. Inna fil jannah sesungguhnya dalam syurga itu. Salih ala Muhammad, baban ada satu pintu yaqulu lahu yang dipanggil dia dengan nama Ar-Rayyan. Rupanya pintu syurga Ar-Rayyan ni dia duduk dalam syurga dah. Bukan pintu yang nak masuk syurga. Maksudnya orang yang dapat masuk pintu Ar-Rayyan ni dia dah ahli syurga dah. Dia dah duduk dalam syurga dah. Dia dah dapat kenikmatan syurga, diberi tambahan lagi kenikmatan sebab dia ni orang puasa. Hebat tuan-tuan. Lalu dikatakan salih alaihi Muhammad, Allahumma salli Muhammad, yadkhulu minhu saimun, yang akan melaluinya, yang masuknya pada hari kiamat hanyalah orang-orang yang berpuasa. Tak akan masuk seorang pun yang akan melaluinya selain daripada mereka. Yang geng lain siapa pun tak boleh nak masuk pintu yang nama dia Ar-Rayyan ni. Lalu diserukan, aina saimun, mana dia orang puasa? Dia panggil, mana siapa-siapa yang rajin puasa, yang geng masjid Nurul Huda, Masjid Nurul Huda Lepai kan? Salah sebut. Mana dia geng Masjid Nurul Huda Lepai ni yang rajin puasa? Mana dia? Geng-geng yang rajin puasa sunat ni pakai bangkit. Puasa wajib tu satu cerita, memang duk puasa dah. Ni geng-geng puasa sunat ni semua pakai bangkit. Lalu mereka pun semua masuk ke dalam pintu syurga yang nama dia Ar-Rayyan tu. Dan subhanallah, setelah mereka semua masuk, maka pintu itu pun ditutup sehingga siapa pun tak boleh masuk lagi dah. Boleh tak kita nak jadi orang ni? Muslimat, banyak hajat tak? Banyak tak benda nak minta dengan Allah? Ada tak banyak masalah? Masalah banyak tak? Risau malam-malam pasal cucu. Tak tahulah Ustaz, cucu saya duduk Kuala Lumpur ni jadi lagu mana pun tak tahulah Ustaz. Ni anak saya ni, ya Allah Ustaz, saya tak tahulah, duk risau dia lah, tidur malam tak lena, darah duk naik pasal dia lah Ustaz. Gelisah, risau macam-macam duk jadi. Faham tak ni? Ni nak main pula kat Kuala Lumpur ni tuan-tuan sekalian. Dia buat satu program pula, tak tahulah apa nak jadi, yang jantan badan ketui-ketui pakai baju dalam, seluar dalam. Orang perempuan yang dia pakai. Dia pun nak pergi buat ni apa program apa kat Kuala Lumpur, saya pun tak reti dan tak faham lah. Ni cabaran kita ni. Baru-baru ni mai tuan-tuan satu kumpulan, nama dia Allahumma salli Muhammad, Hitam Merah Jambu. Tuan-tuan tahu tak Hitam Merah Jambu? Blackpink. Tahu tak kumpulan Blackpink ni? Tak tahu. Memang hampa tak tahu, Tok Wali pun dah tahu benda-benda ni semua. Ni handphone pun tak ada Ustaz. Kami ni semua jenis pegang tasbih Allah semua lagu tu lah Ustaz. Apa jadi kat luar semua kami tak tahu. Nu ada artis mai daripada Korea tu tuan-tuan, Blackpink nama dia. Nama kumpulan tu. Tuan-tuan, alhamdulillah tak dapat sambutan sangatlah. Faham tak? Tak dapat sambutan sangatlah. Yang mai tu dalam 80,000 aja. 80,000 video tunjuk budak perempuan pakai tudung lagu tu kaya duk menari. Tak risau kan? Tak risau kan? Ni duk ajak orang pergi ziarah gereja lah. Ada. Saya tak tahu apa lagi ancaman yang nak main ni. Tak ni. Saya Muhammad.
Ni mereka punya program untuk menormalisasikan LGBT dekat dalam, bukan dekat negara kita, dunia. Tuan-tuan tengoklah channel apa pun lah ni, TV, Netflix, apa-apa channel-channel yang berbayar ke, channel yang free ke, movie-movie yang main daripada luar negara, semenjak tahun 2021 majoritinya akan ada unsur LGBT. Dia bukan nak suruh anak-anak kita jadi LGBT, tapi dia nak bawa pahaman hampa kena terima keberadaan mereka ni dalam masyarakat. Tu yang dia nak. Tuan-tuan reda ke benda lain ni jadi? Kita tak boleh nak reda. Kita tak boleh nak reda. Dan kita tak boleh reda. Kita kena raih mereka ustaz. Siapa kita nak raih sedangkan Allah laknat? Orang perempuan pakai baju orang lelaki pakai baju orang perempuan. Allah, malaikat, Allah dan para malaikat melaknat dia. Tiba-tiba kita kena raih dia. Tak boleh. Tak boleh. Tapi inilah ancaman yang duk. Tuan-tuan tak risau ke? Kita takut kita yang duk pulun. Anak-anak kita jadi lagu mana tak tahu. Risau. Risau. Mereka buat pesta sambut pesta hantu, roh-roh nenek moyang yang balik pada hari-hari tertentu. Dulu kan kita kat kampung, kita tengok ada pasang buat tu. Lepas tu tengok adalah 3-4 orang duduk di atas motor, duduk tengok. Tak ada orang pun yang menonton dengan stage tu, yang geng-geng duduk pekat menari duduk atas. Tu kan pernah tengok tak tu persembahan tu? Tahu tak benda yang sudah cerita ni? Tak tahu. Payah sungguh cakap tu. Dia panggil pesta hantu. Kan? Yang duduk tengok tu bukan nak suruh orang kampung main tengok. Tak, dia nak layan hantu-hantu yang keluar 3 hari tu. Supaya jangan duduk kacau orang. Tu urusan agama mereka, tuan-tuan. Kita sama kecil, kita duduk tengok. Kita tak pernah duduk join pun. Kita duduk tahu lah benda tu mereka duduk buat. Tapi tak pernah duduk pergi join. Tahun ni tuan-tuan, tahun lepas, tahu mereka boleh buat mai daripada Jepun, tuan-tuan, mereka berimpun 30,000 orang. Tok Guru duk pesan jangan duk pi, ni urusan agama orang, jangan duk pi. Dalam pesan jangan duk pi tu lagi depa terapi. Ni tak pernah kita tengok, tuan-tuan sekalian, Taiposism. Orang Islam sendiri saya tak pernah tengok orang Islam buat begitu. Tahun ni saya tengok geng-geng pakai tudung ni. Tuan-tuan sekalian, duk lui-lui tu. Astaghfirullahalazim. Ni ancaman, dia panggil ancaman. Cubaan untuk menormalisasikan bahawa perbuatan ini okey. Tapi okey tak? Tak okey. Urusan agama tak boleh. Man tasyabi qaumin fahuwa minhum, kata Nabi. Siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia termasuk dalam kelompok tersebut. Boleh rosak akidah? Tak boleh. Tapi itu ancaman dia. Maka nak kena buat apa? Nak kena minta ke Allah, bagi Allah tolong. Masalah dalam kehidupan kita, masalah rumah tangga kita, kita nak hidup keluarga sakinah, mawaddah, rahmah, kita nak masuk syurga. Semua ni dia panggil senarai kebaikan yang kita harap. Senarai kebaikan yang kita harapkan. Tuan-tuan boleh senarai, dia nak masuk bulan Ramadan ni, senarai saja. Apa doa tuan-tuan? Muslimat, dengar saya cerita ni. Minta doa sungguh-sungguh tahun ni. Minta doa sungguh-sungguh. Daripada 1 Ramadan sampai 30 Ramadan, minta doa straight. Termasuk malam raya. Sebab malam raya juga malam makbul doa. Macam mana nak buat Ustaz? Tuan-tuan, senaraikan, listkan doa kita. Apa kita nak? Nak apa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Panggil anak kita yang duduk mana, pandai komputer. Mai Ustaz, tolong Ustaz type kat mak. Type doa, senarai doa mak. Orang putih kata my wish list. Wish list. Senarai benda yang dihajat. Sekecil-kecil benda, tulis. Penuh satu muka surat tu. Doa kita senarai. Setiap hari ulang doa yang sama. Allah tak pernah jemu kita ulang-ulang doa.
Allah suka kita mengulang-ulang doa. Sebut je. Bahasa Melayu tak apa. Ya Allah, ni keluarga saya ni, Allah jadikan keluarga saya ni keluarga sakinah, ya Allah. Bagilah ketenangan pada keluarga kami, ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan hati kami ni pecah belah, ya Allah. Anak-anak kami, ya Allah, tolong jaga, jangan jadi fitnah kat kami waktu hidup kami, lepas mati kami lagi-lagi lah, ya Allah. Ya Allah, anak kami ni nama seorang sekian. Ni, ya Allah, suami aku ni keras sangat lah, ya Allah. Ya Allah, kau bagi dia jadi lembut, ya Allah. Ya Allah, lembut kalau dia, ya Allah, lembut. Habis Ramadan lembut sungguh. Abang, kita nak pakai baju apa? Pakai pink lah. Pakai pink lah. Lembut sungguh. Tu dia minta bagi lembut hati. Bukan lembut peribadi. Ni, senarai. No. Sebab yang pertama saya nak beritahu kat tuan-tuan, pasal apa saya suruh banyak berdoa? Nombor satu, pasal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adullukum." Sallallahu alaihi wasallam, "Idza adulluka." Mahu tak aku ajarkan, aku tunjukkan kepada kamu, sallallahu alaihi wasallam, dia panggil abwabul khair, pintu segala kebaikan. Mau tak aku tunjukkan kepada kamu pintu segala kebaikan? Tahu pintu segala kebaikan ni apa? Pintu ni tutup. Belakang pintu ni semua benda yang kita nak, yang kita hajat tu, semua duduk di belakang tu. Semua duduk belakang pintu tu. Yang kita cerita tadi ni, yang senarai panjang tu, semua duduk belakang pintu tu. Tahu tak macam mana nak ambil benda tu? Buka pintu tu. Buka pintu segala, dipanggil abwabul khair, pintu segala kebaikan, buka. Macam mana cara nak buka tu? 3 kata Nabi SAW. Buat 3 benda ni. Yang pertama, saumu junnah, puasa itu perisai. Yang pertama, banyakkan puasa sunat. Cara dia, nak hajat kita semua dipenuhi, nombor 1, puasa sunat kena banyak. Nombor 2, sedaqatu tudfi'ul khati'ata kama tudfi'ul ma'un nar. Sedekah akan memadamkan dosa seperti mana ayak padam api. Nombor 2, banyak sedekah. Nombor 3, solatul rajul fi jawfil lail, semayangnya seseorang pada sebahagian daripada malam. Tuan-tuan tahu tak, tiga benda ni ada dalam bulan Ramadan. Nombor 1, puasa. Tidak. Nombor 2, sedekah. Banyak tak sedekah dalam Ramadan? Banyak. Kita banyak sedekah lebih daripada biasa. Nombor 3, semayang sebahagian malam. Jarang kita buat, melainkan bulan Ramadan, banyak kita semayang malam. Siapa rajin qiyamul lail dalam bulan Ramadan? Tak ada. Kita semua rajin qiyamul lail dalam bulan Ramadan. Kita semua ni. Semua ni. Betul tak? Tak. Saya Ustaz kira bangkit tu kira suruh siapa dia tak sedap, mentek darah ya Ustaz. Patut sedap sikit. Bini dia gerak, abang bangkit bang. Bangkit. Pergi mayang, subuh habis settle. Itulah sebab Ustaz, saya jarang duk qiyamul lail. Pergi tarawih tak? Pergi Ustaz. Tarawih tu qiyamul lail lah tu. Tarawih tu qiyamul lail lah tu. Apa saja amalan yang kita buat lepas daripada kita sembahyang Isyak sampai waktu subuh, itu semuanya qiyamul lail. Sembahyang tarawih 8 rakaat, sembahyang tarawih 20 rakaat, sallallahu alaihi Muhammad, itu semua tarawih. Sembahyang witir, kita bertadarus Quran, apa yang kita buat tu semuanya qiyamul lail. Tapi tak mau berhenti tang tu. Berhenti tang, biar pagi sebelum kita sahur semayanglah juga 2 rakaat paling kurang. Boleh tak? Nak minta ni, bangkit pagi, waktu sangat cantik. Waktu tu panggil waktu sahur. Waktu sahur. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu ni waktu sangat istimewa. Nabi kata, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia. Dengan masuk Allah hampir dengan hamba dia. Allah kata kat malaikat, man yad'uni fastajib lahu. Ada tak hamba aku dia angkat tangan doa aku, nak mustajabkan doa dia? Wa may yas'aluni fa'utiyahu. Ada tak di kalangan hamba aku yang dia nak minta apa-apa, kan banyak benda dia nak minta tu, takut macam-macam, aku nak bagi kat dia.
Wa may yastaghfiruni faghfir lahu. Ada tak di kalangan hamba aku dia nak minta ampun dosa-dosa dia? Aku nak ampun dosa dia. Tu waktu tu. Tolong nak bangkit sebelum makan, semayang dulu 2 rakaat. Ringan-ringan sudahlah. Tak payah teruk-teruk. Kita ni bukan jenis semayang banyak, cukup 2 rakaat je. Makcik sebelum masak, mayang dulu. Ni, boleh tak ni? Ni sampai gigi pun tak ada gosok lagi. Budak sejuk pun duduk muka lagi. Ni, pumpang, masak, hidang semua siap-siap. Bangkit semua duduk kat meja makan semua. Dia budak sejuk pun duduk lagi. Gigi pun tak gosok lagi. Duduk kat semua. Pi nak angkat nasi puluh pot tekan pula. Tak boleh bayang tak? Semua kelang kabut jadi apa semua. Tak maulah lagu tu. 2 rakaat dulu. Lepas 2 rakaat, masak. Suami bangun, mayang 2 rakaat, makan. Anak-anak bangun, mayang 2 rakaat, makan. Seronok kalau jadi macam tu. Faham tak? Saya Muhammad. Jadi tuan-tuan, maka nombor 1, kita nak azam supaya subhanallah salli alaihi Muhammad, kita nak jadi orang yang banyak berpuasa selepas daripada kita masuk bulan Ramadan. Keluar Ramadan, kita nak jadi orang yang salli alaihi Muhammad rajin berpuasa. Nabi SAW sebut yang lain dalam riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi kata, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalika wajhahu 'anil nar 70 kharifan." Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang yang berpuasa sehari pada jalan Allah, sehari pada jalan Allah dia berpuasa, melainkan Allah akan menjauhkan wajahnya dengan puasa tersebut daripada api neraka di hari kiamat ni selama sejauh 70 tahun puasa. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang lain, sallallahu alaihi wasallam, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa jarihi tukaffiruha as-salatu was-siyamu was-sadaqatu. Dosa yang dilakukan seseorang kerana fitnah keluarga, harta atau jiran akan dihapuskan melalui solat, puasa dan sedekahnya. Nah, tuan-tuan, nombor 1 azam. Kita nak jadi orang banyak puasa. Nombor 2 tuan-tuan, salli alaihi Muhammad. Bila kita masuk dalam bulan Ramadan ni, banyakkan baca Al-Quran. Saya tak tahulah nak buat lagu mana, saya tak tahulah nak ejah lagu mana, tuan-tuan ejah lah bagi boleh baca Al-Quran banyak. Tiap-tiap tahun masuk Ramadan takat 4 juzuk je. Ustaz, tahun ni saya nak khatam Quran 30 juzuk. Bunyi tu. Bunyi masuk tu kemas tu. Hari mula tu malam tu tarawih, dia siap sila dah tu. Siapa tahu saya nak masuk geng tadarus mana tak tahu. Bunyi pun. Boleh saya masuk ini? Masuk. Duduk ni. Kemas main. Bawa Quran main buka. Tuan-tuan, hari pertama baca 1 juzuk selesai. Habis 1 juzuk, dia kata apa? Rasa tak puas lah, kita sambung sikit boleh lagi tak? Kawan dia kata apa? Tak payahlah, cukup dah lah 1 juzuk. Esok kita sambung lagi. Okey. Esok excited mai, dapat 1 juzuk lagi. Surah Baqarah. Mai hari ketiga, dah mula kukak, pasal masuk juzuk ketiga dah. Bila kukak, sampai separuh jalan, dia letih dan mengantuk. Dia kata, aku berhentilah Ustaz, esok aku sambung lain. Dia balik rumah dia fikir, kalau hari ni aku baca separuh juzuk, maksudnya esok aku kena top up lagi separuh juzuk. Kena baca 1,5 juzuk pasal nak khatam 30 juzuk. Mai hari berikutnya dapat separuh juzuk juga. Dia kata jam dah ni. Pasal kalau nak sambung juga satgi nak kena baca 2 juzuk tambah. Dosanya damai, dia kata apa? Tak mau baca dah, cukup lah dia kata. Pakai tak dan habis ni, pakai berhenti tang tu je lah. Tuan-tuan, jus tak jumpa dah, yang jumpa jus orange apple aja lah. Itulah tiap-tiap tahun kita. Itulah cerita kita tiap-tiap tahun. Kecuali geng-geng belakang sana. Geng sana memang rajin baca Quran. Hampa mengarut sopa aku juga.
Serupa. Geng lelaki pun tak boleh harap tuan-tuan. Tapi tak lah, sini semua tok-tok wali lah kan. Cerita tempat lain. Memang malas sungguhlah. Subhanallah. Dia cari macam-macam alasannya. Kan? Tuan-tuan, seronok kan kalau Quran ni lancar macam kita baca surah Yasin. Kita baca surah Yasin. Orang tengah baca surah Yasin ni tuan, hari Jumaat, malam Jumaat, dia duduk berjalan kat luar, dia main lambat. Surah Yasin tak tengah-tengah. Dia main lambat nak merangkak pergi ambil surah Yasin kat tengah kelompok orang duk baca Yasin tu. Dia segan. Sambil duduk jalan dia ikut lah. Dia duduk ikut orang duk baca tu. Dia lancar dia ikut. Sambil tuan-tuan sekalian dia kata, oh macam mana aku nak ambil tu, malu sangat. Dia pun capai Quran kat tepi tu, capai Quran dia duduk cari surah Yasin. Sampai orang baca habis surah Yasin, dia cari surah Yasin tak jumpa lagi. Nak cerita surah Yasin duduk tang mana dalam Quran pun dia tak tahu. Tapi dia boleh ikut Yasin sampai habis. Betul tak ni? Tahu pasal apa kita lancak macam tu? Pasal kita rajin baca surah Yasin. Tu yang lancak. Tok kita duk baca Quran tepi tu. Dia dengar kita baca, dia pun betul. Tak betul tu baris atas tu. Betul tak ni? Pasal dia tahu, dia boleh rasa salah, tak kena sebut, tak kena panjang pendek, dia boleh rasa. Pasal dia duk rajin baca Quran. Faham tak? Seronok tak kalau seluruh Al-Quran tu macam kita baca surah Yasin? Seronok tuan-tuan. Seronok kalau boleh baca Quran, sama macam kita baca surah Yasin. Lancar aja, syong. Duk geng tadarus mana pun, kemas. Mai tangan dia, baca sedap eh. Habis dia baca, dia kata, okey, hang baca pula nah. Okey, aku tidur. Dia pun lunjuk elok, dia kata akan lengur. Elok sampai orang kejut balik. Baca pula. Bismillahirrahmanirrahim, baca lah. Seronok. Tapi masalah dia tahu pasal apa? Pasal kita tak lancak baca. Tu yang menyebabkan kita suka tinggal baca Quran. Padahal cara nak lancak baca ialah banyak baca. Kita bila kita tak lancak, kita tinggal baca. Sepatutnya nak lancak baca, kita kena banyak baca. Dia start daripada tak lancak dulu. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan boleh mengulang Quran setahun sekali je. Tahun ni ulang, tahun depan ulang, lepas tu ulang. Kalau 40 tahun dah 40 kali khatam Quran, insya-Allah tuan-tuan akan lancak baca. Tiada. Tuan-tuan tahu tuan-tuan buat guna. Buat gini. Tips nak khatam Quran setahun sekali. Ni saya bagi tips nak khatam Quran setahun sekali. Tuan-tuan, tak payah tuan-tuan macam ni khatam Quran setahun 3 kali. Tapi nak habak api lah. Dalam setahun ambil 10 bulan. 10 bulan. Setahun dah 12 bulan. Ambil 10 bulan. Untuk khatam 30 juzuk Quran. Satu Quran ada 30 juzuk. So maksudnya setahun sebulan kita kena baca berapa juzuk? Untuk 10 bulan. Teruk menampak matematik hampa kat sini. 30 bagi 10 dapat apa? 3. Satu bulan baca 3 juzuk. Daripada 3 juzuk sebulan tu, satu juzuk ada 20 muka surat. Jadi 20 kali 3 ada 60 muka surat. Sehari ada berapa, sebulan ada berapa hari? 30 hari. So maksudnya sehari kena baca berapa muka surat? 2 muka surat ya tuan-tuan. 2 aja. Kau rasa banyak 2 muka surat, tukar selai je, selai. Selai tu 2 muka surat lah tu. Tapi nampak sikit lah, selai je. Sehari yang pedor pilah bagi boleh selai ni. Buat lalu ke mana bagi dapat selai tu. Kalau esok tu macam terlepas, lusa tu qadha balik. Mesti mau dapat sehari selai. 10 bulan tuan-tuan akan khatam 30 juzuk. Boleh tak ni? Syarat satu je. Syarat 2. Satu, istiqamah. Nombor 2, qadha kalau tertinggal. Hari ni terlepas, esok ganti balik. 2 hari terlepas, ganti balik lagi 2 hari. Boleh faham maksud saya? Tuan-tuan, setiap tahun tuan-tuan akan khatam sekali. Bulan Ramadan khusus, yang ni nak khatam sekali. So setahun tuan-tuan akan dapat 2 kali khatam Quran. Macam mana cara kita nak khatam Quran dalam bulan Ramadan? Cara dia, kita tadarus Quran.
Tadarus ni macam mana? Tuan-tuan, kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Imam Bukhari, inna Jibril kana ya'rdu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-Quran kullu amin marratan. Sesungguhnya Jibril akan mengulang bacaan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada setiap tahun sekali. Dan pada tahun kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril mengulangnya sebanyak 2 kali. Dan bila masuk bulan Ramadan, Nabi SAW akan bertadarus Quran dengan Jibril AS. Cumanya syarat tadarus ni mesti baca atau dengar. Tahu baca atau dengar? 10 orang, dia duduk satu grup Quran. Seorang baca, 9 orang kena dengar. Dia kena melalui Al-Quran tu seluruhnya, sama ada dia baca ataupun dia dengar. Faham ni? Masalah kita ialah kita baca. Tang orang baca kita tidak tahu pun jawab mana baca tu. Ni dia mengulang pi cicah apa ni, saya semak roti 4 segi belakang yang kopi. Habis dah terus dah lagi ni orang tengah duk baca, tunggu set. Rupa 3 kopi apa semua. Sehari habis. Jauh lagi aku 3 orang tu. Okey baca. Oh, kopi pun kena tarik apa roti canai apa semua murah. Lepas tu sambung pula ambil dia. Tuan-tuan, ada 6 muka surat yang dia terlepas, yang dia tak baca dan dia tak dengar. Mai tang hujung, khatam Quran. Boleh dah nak declare dia khatam Quran tu? Tak boleh lah. Dia kata kalau macam tu, Ustaz, tak jadi khatam Quran kami, Ustaz. Kami buat majlis khatam Quran malam 27 hari 28 tu, buat khatam Quran kat masjid ni. Geng-geng yang geng tadarus semua duduk ni. Padahal semua tak khatam Quran. Kalau nak kira betul-betul aku tu, pakai jam terus. Geng seorang memang janjinya khatam. Yang kedua geng culah kadang-kadang tak. Yang ketiga dia tuan-tuan, tu yang baca 4 juzuk. Ujung dia match cik. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Sampai habis, ujung-ujung dapat bunga telur. Balik rumah. Ni aku khatam Quran dia 4 juzuk yang khatam Quran. Allah. Jadi cara kita nak khatam, nak banyak Quran, baca Quran dalam bulan Ramadan ialah dengan kita tadarus. Kali ni sungguh-sungguh tadarus. Cumanya ada geng lancar, ada geng tak apa nak lancar. Jangan letak geng tak lancar dengan geng lancar. Faham tak ni? Geng lancar biar duduk geng lancar, pederas 2 kali khatam pun tak apa. Tempat kami siap bagi ni, bagi hadiah. Siapa khatam sekali, bagi duit. Khatam 2 kali, 200. Khatam 3 kali, 300. Berebut macam-macam tu, pederas, pom, pederas. Khatam bagi makcik 3 kali, nah 300, masih Ustaz, muah. Itu bukan cerita duit tu. Cerita lagi banyak Al-Quran, itu motivasi je. Ada 300, mereka tu lagi banyak duit. Tapi seronok, nak bagi seronok aja. Bagi ada aktiviti. Faham tak ni? Dan yang geng tak apa ni, tak lancar, duduk tak payah duduk ligan nak khatam Quran, tetapi perbetulkan bacaan Quran. Dapat 3 juzuk pun tak apa. Sepanjang 30 hari 3 juzuk dia baca, tapi 3 juzuk memperbetulkan bacaan. Ada seorang yang mahir bacaan, duduk dalam grup yang 10 orang tu yang geng tak apa nak reti baca, dia perbetul bacaan, betul bacaan. Kita nak target 3 juzuk aja Ramadan ni. Okey tak? Okey, perbetulkan bacaan, cukup dah. Tu cara dia. Faham tak ni tuan? Imam Ibrahim An-Nakhai rahimahullah ta'ala dimeriwayatkan bahawa Al-Aswad mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan Ramadan setiap 2 malam sekali. Al-Aswad mana? Dalam bulan Ramadan 2 malam sekali khatam. So maksudnya 1 malam 15 juzuk baca. Qatadah rahimahullah ta'ala mengkhatamkan Al-Quran pada setiap 7 hari sekali. Ni bulan biasa. 7 hari khatam, 7 hari khatam. Bila masuk bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran setiap 3 hari sekali. Masuk Ramadan, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam, 3 hari sekali khatam. Manakala bila tiba 10 akhir daripada bulan Ramadan, dia mengkhatamkan Al-Quran sekali setiap hari. Nah ni, kita kata apa? Tak apalah Ustaz, dengar lah. Nak buat memang tak lah. Memang tak boleh. Cerita memang tak boleh lah tuan-tuan. Memang kita tak mampu nak buat. Betul tak?
Tuan-tuan dengar kata Rabai bin Sulaiman rahimahullah ta'ala, salih ala Sayyidina Muhammad. Imam Asy-Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali dalam bulan Ramadan, di luar bacaan solat dia. Kita kalau pergi semayang dekat masjid, tarawih baca 3 juzuk. Katalah tarawih baca 3 juzuk. Boleh tarawih 3 juzuk? Tarawih 1 juzuk okey tak? Tuan-tuan cakap ikhlasnya, beritahu ikhlasnya. Ni geng-geng ni, geng-geng mudah-mudahan ahli syurga lah ni. Geng-geng yang nak masuk syurga. Masjid ni baca buat 20 juzuk, satu rakaat satu muka. So khatam 1 juzuk 1 malam. Masjid sebelah sana buat 20 rakaat juga, tapi surah lazim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Tuan-tuan agak sedapnya apa jawab ikhlas. Sedapnya tang ni kan tuan-tuan? Tang ni kan tuan-tuan? Tang ni memang apa tu wali. Tapi Allah kita macam tu lah tuan-tuan. Macam itulah kita dengan Quran sebenarnya. Macam itulah kita. Kita tak sedap. Tak syok. Kita ni semua duduk dalam keadaan semua nak mujahadah. Semua duduk mujahadah ya. Semua duduk fight, duduk lawannya. Di Indon, mereka khatam satu malam sekali khatam. Dalam tarawih. 20 rakaat, 30 juzuk. Mari kita try tengok buat masjid ni. Ustaz Abdullah kata apa? Pada malam 27 ni insya-Allah kita akan buat tarawih kita malam 27 ni ya. Tuan-tuan semua jemput semua mai. Kita akan buat malam tu tarawih kita 20 rakaat dan malam tu kita nak buat sekali, nak try tengok kita khatam 30 juzuk. Tuan-tuan tahu berapa orang mai tu? Ngursi pun tak mai. Ni kata Allah sikit perut pula lah ni. Subhanallah, ya Allah. Kalau ada masjid yang macam dekat Indonesia tu kan, yang 20 rakaat 7 minit tu syok lah. Syok lah. Allahu Akbar. Allahu amin. Ya Allah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Syok. Kalau ada lah. Tu imam dulu kerja driver bike express. Dia punya pedekah dan Fatihah sunnah nafas tau. Sekali dengan surah masuk, sekali dengan sunnah nafas tu. Al-Talin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah semalam keluar. Allahumma sami Allahu akbar. Bismillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Geng-geng belakang ni semua geng beho, tahu geng beho. Tolak. Tengah nak naik. Elok berdiri masjid. Ya Allah, dia rokok pula dah. Dia penat pakai gas ke tu orang tu. Relax lah. Nama pun semayang tarawih, rehat-rehat. Semayang rehat-rehat. Relax dah, relax dah. Syagi bangkit pula tahajud, baca pula 3 juzuk. Contoh. Kan? Semayang Salih Muhammad, semayang tahajud, rakaat pertama 1 juzuk, rakaat kedua 1 juzuk lagi. Sekali semayang taubat pula 2 juzuk lagi. Lepas tu semayang hajat pula 2 juzuk. Ya Allah, Rabbi tuan-tuan. Satu hari boleh berapa juzuk dia baca. Tapi Imam Asy-Syafi'i, dia khatam Quran dalam satu hari 2 kali khatam di luar bacaan semayang dia. Hebat tuan-tuan. Hebat. Tahu tak apa yang ada pada mereka yang tak ada kat kita? Apa yang ada pada mereka yang tak ada kat kita? 2 benda. Nombor 1, hafiz Quran. Itu kita tak ada. Kita bukan hafal Quran. Kita nak baca Quran ni kena duduk bersila, buka rehan, baca. Cik ni. Lah ni advance sikit lah, bubuh kat handphone. Mak ni. Cuma masalah ni, saya ni suruh je lah, bacalah handphone ni tuan. Bacalah Quran, Salih ala Sayyidina Muhammad, bupilah dalam handphone tu. Daripada tak baca langsung. Kita baca Quran pakai mushaf tu pahala banyak lagi. Pahala tengok mushaf. Dengan nak pegang mushaf tu kita ambil wudu.
Tengok ni. Tengok huruf pada mushaf tu pun dapat pahala. Kita tak apalah, boleh baca yang ni pun okey lah. Tak tunggu baca yang tu pakai dak kot. Masalah dia baru mulanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Main notification. Ni. Siapa mesej pula dah. Nak berubah dah dun rupanya. Contoh. Ni. Baca pisat. Lagi sambung pula ni. Dalikal kita mula raiba fi hudalil muttaqin. Shopee. Tak Shopee pula dah. Ni. Tengok pula apa pula. Dia baik pula ni. Promosi apa pula dah. Berjaya dah lah tiga gitu. Tuan-tuan, tak seronok, tak sedap kita dengan Quran. Nak buat macam mana? Cuma nak pastikan kali ni subhanallah, kita ni bagi sedap dengan Quran. Buatlah lagu-lagu mana pun, tuan-tuan adjust lah supaya tuan-tuan dapat 30 juzuk khatam tahun ni. Buatlah lagu mana pun, adjust pilih lagu mana pun. Yang penting cukup bulan ni kita khatam 30 juzuk. Bagi puas. Tak mau dah duduk berlakon-berlakon, tak maulah orang khatam kita tak khatam, tak maulah time hari khatam Quran kita duduk jauh-jauh corok-corok tu, tak mau. Kita duduk depan ni buah bunga besar ni. Pasu bunga gantung tahun ni. Saya bangga aku dapat khatam Quran tahun ni. Duduk kat depan sekali tu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad aku tu. Sedap pun ni. Saya selamat, tuan-tuan. Dia gitu. Boleh tak tu? Tuan-tuan, pilih lagu mana pun. Imam Malik rahimahullah ta'ala, bila masuk saja bulan Ramadan, dia meninggalkan majlis bacaan hadis dan beralih kepada Quran. Dan Al-Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala, bila tiba bulan Ramadan, dia mengatakan bulan ini bulan tilawah dan bulan memberi orang makan. Berikutnya tuan-tuan, bila masuk bulan Ramadan ni, kita kena buat apa tuan-tuan? Kita kena banyak sedekah dan banyak bagi orang makan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi SAW orang yang paling pemurah dan jadi lebih pemurah dalam bulan Ramadan. Ketika Jibril bertemu dengan dia, adalah Jibril bertemu dengan Nabi SAW pada setiap malam dalam bulan Ramadan untuk mengulang kaji Quran, bertilawah dengan Nabi SAW dengan Quran, bertadarus Quran itu. Fayudarisuhul Quran. Bertadarus Nabi SAW dengan Quran dengan malaikat Jibril. Kemudian Nabi SAW menjadi lebih pemurah daripada hembusan angin yang pantas. Kalau cerita laju ni, kalau cerita angin yang laju ni, dia dua. Satu, dia cepat. Nabi SAW dia tak simpan, dia suka bagi. Bagilah tuan-tuan, takut. Kalau takut apa dengan sedekah? Takut apa dengan sedekah? Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Tidak. Nabi kata takkan kurang harta orang sedekah. Allah kata Allah akan tambah. Kita duk nampak kurang. Pasal kita duk tengok dengan mata, kita tak nilai dengan iman. Allah kata takkan kurang. Nabi kata takkan kurang, bahkan bertambah. Nabi SAW. Tuan-tuan, bulan Ramadan ni, saya nak cadang tuan-tuan buat lagu ni. Dalam sebulan ni kita ada 30 hari. Tuan-tuan lock sat, buat keluar sat, berapa jumlah yang tuan-tuan nak sedekah bulan ni? Saya katalah contoh 1,000, kata 1,000. Dalam setahun ni 1,000 ni buat keluar 1,000. Kemudian setiap malam tuan-tuan bagi RM30. 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 Setiap malam sedekah RM30, RM30. So cukup 30 hari dengan RM30. Jadi berapa tu? Dia berapa tu? Teruk sungguh matematik orang ni buat kaya. Lebih kurang RM900. Betul kan? Ada lagi 100. 100 ni tuan-tuan bahagi pada 10 akhir Ramadan. 10 akhir Ramadan, jadi RM30 campur 10 jadi RM40. Pasal nak bagi bertemu dengan Lailatul Qadar. So dalam tuan-tuan duk sedekah tu, mesti satu malam tu dia akan kena betul-betul dengan Lailatul Qadar. Yang sedekah tuan-tuan tu RM40 tu,
kali dengan 700 kali ganda yang Allah sebut tu, kali pula dengan keberkatan Ramadan tu, 10 kali ganda kalau dia sedekah sunat tu, tuan-tuan, sama macam tuan-tuan sedekah selama 84 tahun, 1000 bulan. Pak ni, kita buat je lagu tu. Kok rasa tak tahu nak pergi ikut mana, tuan-tuan buat sedia tabung siap-siap. Tabung sedekah Ramadan. Tak. Setiap malam betul yang RM30 tu, boh lah tu. Cuma tolong seal elok-elok sikit. Kali harap ingat tu lagi kita tu. Kita aku motor hutang buat gaya tak lepas lah ni, dia pergi punggah lah tabung kita tu kan. Sedekah, ni jangan duk ambil dah. Cukup bulan pergi bagi kat orang yang pemerlukan. Dan subhanallah, kata Nabi SAW, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyus shaum afdal ba'da Ramadan faqad Sya'ban li ta'dhim Ramadan. Qila fa ayyu sadaqati afdalu? Qala sadaqatun fi Ramadan. Ditanya kat Nabi SAW, puasa apakah yang terbaik selepas Ramadan? Nabi kata puasa bulan Sya'ban untuk mengagungkan Ramadan. Ditanya lagi sedekah apakah yang paling afdal? Jawab Nabi, sedekah di bulan Ramadan. Baik tuan-tuan, itulah di antara benda yang kita kena buat. Kita kena bersungguh-sungguh dalam bulan Ramadan ni. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang terbaik dalam hidup kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jadi Ramadan yang akan mengampunkan seluruh dosa-dosa kita. Allah berikan kepada kita kesehatan untuk kita banyak ibadat, kesungguhan untuk kita banyak beribadat. Allah jauhkan kita daripada musibah, bala bencana, ujian, penyakit yang tak mampu untuk ditanggung dalam bulan Ramadan ni. Mudah Allah panjangkan usia kita sampai habis Ramadan ni. Allah bawa sampai Ramadan yang akan datang. Dan mudah-mudahan Allah kurniakan kepada kita Lailatul Qadar. Dan Allah SWT layakkan kita untuk menerima takwa di sisi Allah selepas kita keluar daripada Ramadan ni, insya-Allah. Cukup sekadar tu untuk malam ni tuan-tuan. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap, insya-Allah. Saya baru dapat berita salah seorang daripada anak buah saya, Ustaz Ismat, ayah dia meninggal. Jadi baru saya on the way nak mai tu, dapat berita ayah dia meninggal. Jadi insya-Allah malam ni nak buat urusan apa semua. Saya ingat saya nak pergi, kalau sempat nak pergi ziarah malam ni ataupun pagi esok, kita sama-sama sedekahkan bacaan surah Al-Fatihah insya-Allah kepada almarhum, insya-Allah. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.